Kedatangan British ke Tanah Melayu bermula dengan penguasaan Pulau Pinang pada tahun 1786 oleh Francis Light dan diikuti oleh Singapura pada tahun 1819. Pengambilan Melaka dari Belanda pada tahun 1824 melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Kedatangan British ke Tanah Melayu telah mengubah sistem, bentuk dan aktiviti ekonomi masyarakat tempatan. Jadi walau macam mana pun cikgu, saya tidak mahu dengar kisah anak buah cikgu campur tangan dalam hal estate, dalam hal kerajaan ataupun hal politik. Pada waktu itu diamalkan pertanian sara diri, right? Sara diri. Maksudnya untuk kegunaan sendiri, keluarga, kan? Awak pernah tengok tak macam mana petani-petani bekerja? Ada ayah saya bercerita pasal kegiatan ekonomi tradisional. Bagaimana zaman datuk nenek kita bersawah, berkerebun. Masyarakat Melayu menjalankan aktiviti sara diri seperti melombong, bercucuk tanam, menternak binatang, menangkap ikan dan memungut hasil hutan. Tapi kenapa aktiviti seperti nenek moyang kita, macam pertanian, tidak dianggap sebagai dagangan? Pengeluaran dilakukan dalam skala kecil, menggunakan teknologi yang mudah, modal yang kecil, jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil. Bagi masyarakat Melayu, lebihan pengeluaran sekiranya ada, biasanya digunakan oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barangan, kenduri kendara, pembayaran zakat, sedekah dan hadiah. Kegiatan ekonomi dagangan bermaksud lebihan pengeluaran untuk tujuan pemasaran. Kegiatan ekonomi dagangan ialah menentukan hasil pengeluaran secara besar-besaran. Jadi ia memerlukan tenaga buruh yang banyak. Modal yang besar, teknologi yang lebih tinggi dan pemasaran yang lebih luas. Pertanian, dagangan itu, komersial itu sangat-sangat menguntungkan mereka. Oleh itu, British telah memperkenalkan beberapa dasar. Pertama sekali, dia memperkenalkan tanaman baru. Okay, tanaman baru yang dimaksudkan ialah seperti kopi, getah, ya, dan juga tembakau. Kerana British percaya tanaman baru seperti ini mendatangkan keuntungan kepada mereka. Pada abad ke-19, British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau, manakala pengusaha dan pemodal dari China mengusahakan gambir, lada hitam dan ubi kayu. Sistem ini pernah diperkenalkan semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor pada masa itu. Bagaimana rancangan tu? Maharaja telah membawa masuk buruh luar untuk perusahaan ladang gambir dan lada hitam di Johor. Sumber pertanian merupakan sumber pendapatan utama oleh kerajaan British di Tanah Melayu sebelum merdeka. Tanaman komersial digalakkan termasuk di Sabah dan Sarawak. Pada abad ke-20, pemodal British telah mengusahakan getah untuk tujuan ekspor. Perkembangan revolusi perindustrian di Eropah menyebabkan permintaan terhadap getah meningkat. Tanaman getah mula-mula diperkenalkan oleh Yulo di Perak dengan membuat percubaan menanam di halaman rumah residen. Kemudiannya diusahakan secara meluas oleh Henry and Ridley. Usaha yang dilakukan oleh Henry and Ridley ialah mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma kepada para peladang, memperkenalkan cara torehan secara e-bidding. Faktor-faktor penting yang menyebabkan perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu ialah terdapatnya pemodal Eropah yang melabur dalam penanaman getah seperti Harrisons and Crossfield, Bosted Battery Estate Agency, Guthrie dan Samderby. Dasar pihak British yang mengenakan kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah terhadap peladang yang mengusahakan tanaman getah. British telah menyediakan infrastruktur yang mencukupi
seperti jalan raya dan jalan kereta api untuk menghubungkan kawasan pertanian dengan pelabuhan dan kemasukan pekerja asing terutamanya dari India bagi mengisi keperluan buruh ladang. Sekitar tahun 1929 sehingga 1932, berlakunya kemerosotan permintaan industri getah. Zaman ini dipanggil zaman kemelesetan ekonomi dunia. Ada satu rancangan yang diperkenalkan oleh penjajah British bagi membendung masalah ini, iaitu rancangan Sekatan Stevenson. Prinsip asas rancangan ini adalah dengan menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. Rancangan ini dikuatkuasakan mulai November 1922 hingga Oktober 1928. Sebelum ekonomi moden diperkenalkan, masyarakat Melayu telah menjalankan kegiatan melombong bijih timah. Lombong bijih timah dimiliki oleh pembesar Melayu seperti Long Jaafar dan Ngah Ibrahim di Perak, Raja Jumaat di Selangor dan Datuk Kelana Putra, Datuk Bandar dan Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong yang kini dikenali sebagai Negeri Sembilan. Kedatangan British pada abad ke-19 dan penguasaan mereka terhadap pelabuhan utama telah mewujudkan suatu rangkaian ekonomi dagangan terutamanya di kawasan yang kaya dengan bijih timah. Aktiviti ekonomi tradisional telah dipinggirkan. Sebelum kedatangan British, biji timah sudah dipasarkan ke China, Jepun dan India. Fimi. Dulu kamu pernah kata pelombongan bukan dimulakan oleh British, dan kamu juga kata pelombongan menjadi kegiatan ekonomi dagangan orang Melayu. Tapi pada awal abad ke-20, industri pelombang biji timah telah dikuasai oleh pengusaha Eropah. Mereka telah berjaya bersaing daripada segi modal dan teknologi kapal korek. Betul. Lagi pengusaha Eropah dilindungi melalui enakmen dan undang-undang sebagai langkah penguasaan kolonial. Tapi, terdapat juga pembesar Melayu yang memajat lumbung kepada saudara Cina dari negeri-negeri Selat. Mestilah, kerana para pembesar Melayu rasa bahawa mereka punya kedudukan dan perniagaan terjejas. Tapi telah menimbulkan masalah dengan pembesar Melayu. Apabila pemodal Eropah mula menguasai pelombongan pada abad ke-20, maka pengusaha dari China tidak mampu bersaing kerana pemodal Eropah menggunakan kapal korek, sedangkan pengusaha tempatan dan dari China masih menggunakan kaedah mendulang. Pembesar Melayu terpaksa mengambil jalan mudah dengan memajakkan lombong mereka kepada pengusaha China kerana mereka tidak mampu menyediakan modal. Harga biji timah yang diusahakan mesti dijual semula kepada pembesar Melayu dan harga ditentukan oleh pembesar Melayu. Pihak British telah membawa masuk buruh dari India dan China bagi mengisi kekurangan buruh di ladang getah dan lombong biji. Buruh India diletakkan di sektor peladangan dan buruh dari China di sektor pelombongan. Kemasukan buruh dari China secara beramai-ramai berlaku di abad ke-19 dan kebanyakannya berasal dari wilayah selatan China iaitu Guangdong, Guangxi dan Fukien. Kemasukan buruh dari China ke Tanah Melayu adalah melalui sistem tiket kredit, sistem pengambilan kaki tangan dan sistem pengambilan rumah kongsi. Di Sarawak pula, wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang berpengkalan di Singapura. Kemasukan buruh berketurunan Fuchau atas persetujuan Charles Brooke dengan Wong Nai Siong selaku ketua Fuchio di Sibu. Kemasukan buruh dari India adalah melalui sistem bebas, sistem kontrak dan sistem kangani. Sebelum kedatangan British, beberapa jenis mata wang telah digunakan seperti wang emas dan perak semasa Sultan Muzaffar Shah. Terdapat juga mata wang dinar emas di Kelantan, kupang emas di Terengganu dan jongkong tampang di Pahang. Semasa kerajaan British di Tanah Melayu, British telah menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang Kertas. Lembaga ini mengeluarkan wang kertas negeri-negeri Selat dan keadaan ini telah menjadikan wang kerajaan Melayu semakin pupus.
Untuk mengembangkan sektor perdagangan, British telah menubuhkan institusi kewangan bagi memberi pinjaman kepada pelabur. Bank perdagangan yang pertama di Sarawak ialah Kuang Li Bank 1905 dan Sarawak Chinese Banking 1913. Di Kuala Lumpur pula, bank pertamanya ialah Malay National Banking Corporation yang berkait rapat dengan perkembangan perdagangan antarabangsa. Antara syarikat insuran ialah Boosted and Company, syarikat insuran tempatan iaitu Straight Insurance Limited dan Ken Guan Insurance Limited. Bagaimana pendidikan mampu menyatupadukan penduduk di negara kita hari ini. Bukan tanah Melayu saja, keseluruhan Sabah dan Sarawak.